Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, saya perkenalkan diri saya dahulu. Saya Cikgu Azrul Nizam bin Abdul Manap, merupakan Cikgu Pendidikan Murid anda pada hari ini. Untuk hari ini, Cikgu akan mengupas berkaitan bidang 5, tingkatan 5, insan bermoral, unit 1 yang bertajuk Norma Masyarakat Global Membentuk Keharmonian Masyarakat. Jadi untuk penonton yang kali pertama menonton channel Cikgu Azrul Nizam, boleh subscribe channel dan tekan loceng di bawah tu sebagai tanda solidariti ataupun tanda sokongan kepada bahan-bahan yang telah dihasilkan oleh Cikgu Azrul Nizam. Okey, untuk hari ini saya akan menjelaskan tentang Norma Masyarakat Global unit 1, di mana di bawah bidang 5 ini iaitu insan bermoral, kita ada 4 tajuk ataupun kita ada 4 unit. Jadi unit Norma Masyarakat Global adalah unit yang pertama. Okey, sebelum kita pergi jauh kepada yang lain, jadi pelajar-pelajar perlu mengetahui sebenarnya apa yang awak nak belajar dalam unit ni. Dalam unit 1 ni, Norma Masyarakat Global, apa yang kena belajar? Sebab apa kena tahu? Supaya kita tak lari daripada landasan pembelajaran yang sepatutnya. Kerana kalau awak dah lari ataupun pelajar-pelajar dah lari ataupun tidak mengikuti salah satu standard pembelajaran ini, kesan dia nanti cikgu keluarkan soalan, awak tak dapat jawab. Kita tengok apakah standard pembelajaran ataupun apakah yang perlu pelajar kuasai di dalam unit 1 ini, iaitu unit Norma Masyarakat Global. Yang pertama, memberi maksud. Maksud, definisi. Yang pertama, maksud ataupun definisi Norma Masyarakat Global. Yang kedua, contoh Norma Masyarakat Global. Yang ketiga, kepentingan amalan Norma Masyarakat Global. Yang keempat, meramalkan kesan pengabaian Norma Masyarakat Global. Yang kelima, mengekspresikan perasaan ataupun menunjukkan perasaan apabila kita mengamalkan Norma Masyarakat Global. Yang keenam, 5.1.6, mengamalkan sikap menghormati Norma Masyarakat Global dalam kehidupan seharian. Standard pembelajaran 5.1, 5.1.5.5 dan 5.1.6 ini sangat penting kerana dia lebih kepada perbincangan antara cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar. Jadi kalau lihat pada buku teks, kita tidak ada membincangkan tentang 5.1.5 dan 5.1.6 ini. Yang banyak dibincangkan dan nota diberi dalam buku teks ataupun mana-mana nota, dia lebih kepada yang asas, iaitu 5.1.1 sehingga 5.1.4. Jadi itu sebab kenapa di dalam pembelajaran cikgu akan tunjukkan kepada pelajar-pelajar apakah yang perlu pelajar kuasai dalam setiap unit. Kita lihat pada nilai. Apakah nilai yang boleh awak dapat ataupun boleh kita faham daripada tajuk ini? Yang pertama adalah nilai hormat. Dalam pendidikan moral KSSM, kita ada berapa nilai? Kita ada 18 nilai. Jadi untuk unit ni, kita ambil 5 nilai sahaja, iaitu 5 nilai yang paling bersesuaian. Di mana nilai-nilai ini awak perlu tulislah apabila kita ada soalan. Yang pertama, nilai hormat. Yang kedua, nilai hemat tinggi. Yang ketiga, nilai rasional. Yang keempat, nilai kebebasan. Dan yang kelima, nilai kesederhanaan. Saya terbalik dia. Saya sebut lain, saya pangkah yang lain. Saya bulat dengan lain. Tak apa, itu bukan masalah. Itu nilai dia. Seterusnya, sebelum kita pergi jauh, kita perlu mengetahui konsep. Apakah konsep masyarakat global? Itu community. Kita tengok konsep dia. Secara konsep dia adalah komuniti dunia saling berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Komuniti dunia ni siapa? Iaitu semua manusia di dunia ini. Siapa manusia di dunia ini? Semua orang lah kan. Tak kira lah duduk di mana,
duduk di Afrika ke, duduk di Asia ke, duduk di Malaysia, Thailand dan sebagainya. Wa ima duduk di Palestin dan Israel. Semua adalah masyarakat dunia. Jadi masyarakat dunia ini perlu berkomunikasi antara satu sama lain supaya supaya apa? Banyak benda kan kita saling memerlukan antara satu sama lain. Terutamanya kita nak melakukan kehidupan seharian, kita tak boleh buat semua perkara secara sendirian, tetapi kita perlu memerlukan bantuan orang lain apabila kita membuat sesuatu kerja. Okay, kita tengok konsep norma masyarakat global, iaitu perlakuan yang ditunjukkan oleh masyarakat dunia berasaskan peraturan sosial yang diterima dan dikongsi bersama. Maksudnya apa yang masyarakat dunia buat, kita terima sebagai peraturan sosial. Contoh dia, apakah contoh dia? Norma kita apabila berkomunikasi. Apabila kita berkomunikasi di Malaysia, kita berkomunikasi, peraturan yang diterima kita menggunakan bahasa Melayu. Itu norma masyarakat Malaysia. Jadi norma masyarakat Malaysia kita dah kupas di dalam tajuk tingkatan 4. Jadi untuk tajuk tingkatan 5 kita pergi global. Jadi apakah bahasa komunikasi bagi masyarakat dunia? Dah tentulah kita menggunakan bahasa Inggeris. Sebab tu kita tengok kerajaan dia sangat-sangat menekankan kepada semua pelajar. Tak kira pelajar bandar, pelajar luar bandar ataupun pelajar pedalaman, supaya menguasai bahasa Inggeris dengan sangat baik. Bukan sahaja untuk bidang peperiksaan, tetapi apabila kita telah keluar ke alam pekerjaan, terutamanya kita dalam pekerjaan kita perlu berkomunikasi antara satu sama lain. Okey, kita tengok apakah contoh norma masyarakat global. Okey, yang pertama, norma kita sebagai masyarakat global. Okey, yang pertama ni, menerima amalan masyarakat global. Jadi kalau orang lain buat, kita perlu terima kalau dia jadikan norma. Kadang-kadang kita tengok pelik, walaupun kita tengok pelik, tetapi kita tetap perlu mengamalkan kerana dia adalah norma masyarakat global. Yang kedua, dapat melestarikan kesejahteraan global. Kenapa perlu lestarikan? Supaya kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Jadi kita tak adalah rasa susah hati apabila kita hidup dalam dunia ni. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, memahami keunikan budaya masyarakat global. Okay, jadi kita dapat tengoklah apakah budaya masyarakat lain. Jadi kita tak perlu duduk di bawah tempurung. Kita hanya ketahui masyarakat kita sahaja. Jadi apabila kita dah hidup dalam masyarakat, kita perlu juga ketahui kehidupan masyarakat lain supaya tidak berlaku sebarang salah faham. Terutamanya kita di Malaysia kan. Kita di Malaysia kita hidup dalam pelbagai agama, kaum, budaya dan sebagainya. Itu penting supaya kita memahami keunikan budaya masyarakat global. Yang ketiga, yang keempat, menghormati perspektif. Perspektif apa? Perspektif ni adalah pandangan kepelbagaian isu global. Okay, yang kelima, mengamalkan sikap kemanusiaan. Mengamalkan sifat kemanusiaan secara global. Yang keenam, bertindak wajar dalam mengejar pembangunan dan menjaga kelestarian global. Jadi kalau nak membangun, nak bangunkan negara bagus, kita mengejar dunia teknologi. Tapi dalam masa yang sama, kita perlu mengekalkan budaya, adat, etika dan etika kaum kita sendirilah ataupun masyarakat kita sendiri supaya kita tidak terbabas daripada landasan yang sepatutnya. Okey, yang terakhir dalam buku teks, berkomunikasi mengikut kesesuaian dalam hubungan antara budaya dan masyarakat global. Jadi kita sekurang-kurangnya kalau kita kuasai bahasa yang banyak, kita dapat bercakaplah ataupun kita dapat berkomunikasi dengan seseorang dengan lebih rapat. Kita dapat berkomunikasi dengan bahasa orang lain. Contohnya, saya pernah pergi Sarawak, saya pandai cakap Melayu Sarawak, saya pandai cakap Iban. Jadi apabila kita mampu menguasai bahasa budaya lain ataupun kaum yang lain, kita akan lebih cepat memahami budaya dan kita akan lebih akrab dengan masyarakat di situ. Okey, kita yang seterusnya tadi 5.1.2.
5.1.2. Apakah contoh norma masyarakat global? Okey, jadi yang pertama, kita gunakan e-wallet, e-banking dan penggunaan mata wang yang standard ataupun standard kan. Okey, e-wallet. Ini saya rasa untuk pelajar-pelajar, saya rasa tak ada masalah. E-wallet, e-banking. Bila ada secara tak langsung, semua pelajar ataupun semua penonton akan mengetahui dia adalah perbankan internet. Cashless. Jadi e-wallet. E-wallet kita ada apa yang paling famous? Kita ada Touch 'n Go, kita ada saya biasa guna Touch 'n Go lah kan. Touch 'n Go. E-banking kalau saya lebih prefer kepada Maybank. Kalau pengguna yang lain, setiap orang dia ada perspektif yang berbeza kan. Bank mana yang mereka lebih gemarkan guna ataupun lebih sesuai dengan budaya hidup mereka. Jadi kalau contoh saya tengok, saya suka guna Maybank, online suka guna BSN ke, suka guna public bank ke, suka guna bank rakyat ke. Jadi saya tak boleh argue lah kan. Kerana itu adalah kesesuaian dia kan. Dia lebih akrab ataupun dia lebih suka dengan interface ataupun graphic user interface di dalam e-banking tersebut. Yang penting, kebanyakan sekarang kita tengok orang makin kurang menggunakan cash kan di dalam urusan jual beli. Okey, yang seterusnya, yang ketiga, dalam ekonomi, penggunaan mata wang standard. Okay, jadi kalau dunia kita banyak gunakan dolar kan, dolar Amerika, itu yang paling standard lah. Tetapi kalau di Malaysia, mata wang standard kita adalah kita menggunakan ringgit Malaysia. Itu daripada contoh yang pertama, daripada segi ekonomi. Contoh yang kedua, kita tengok daripada segi sosial budaya ataupun sosial budaya. Yang pertama, dapat menyantuni masyarakat global, mengutamakan jati diri negara asal. Yang ketiga, menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian adat dan tradisi. Yang paling penting adalah yang kedua tadi tu, mengutamakan jati diri negara asal. Di mana ke mana-mana sahaja kita pergi, kita perlu ingat bahawa kita rakyat Malaysia yang sentiasa sopan santun. Kita banyak lihat kan, tengok ramai rakyat Malaysia pergi belajar di luar negara dan apabila kembali ke Malaysia, mereka tetap mengamalkan budaya anak Malaysia. Okay, jadi contoh-contoh tu saya rasa pelajar lebih familiar kan. Banyak-banyak contoh kan, ramai lah yang kita boleh jadikan sebagai contoh. Contohnya, kita tengok daripada segi sukan, kita tengok Datuk Lee Chong Wei kan, pergi mana-mana berjaya sebagai seorang atlet badminton yang terkenal di dunia. Tetapi apabila masyarakat Malaysia susah, Datuk Lee Chong Wei akan membantulah masyarakat Malaysia. Jadi nama Lee Chong Wei pun dia tak ubah, dia tetap mengekalkan nama Lee Chong Wei. Dan kalau setiap kali menang dalam mana-mana pertandingan badminton, okay, jadi awak boleh lihat bahawa dia akan cium kan bendera Malaysia yang terdapat dekat baju dia, sebagai bukti dia menyayangi dan menghargai serta berbangga dia sebagai anak Malaysia yang berjaya. Okay, yang ketiga, kelestarian alam sekitar. Okay, kelestari maksudnya, apakah lestari ni? Apakah maksud kelestarian? Lestari maksudnya pembangunan alam sekitar lah. Kita membangunkan kehidupan kita, tetapi dalam masa sama kita menjaga alam sekitar. Supaya apa? Supaya tidak berlaku pencemaran, supaya tidak berlaku banjir, supaya tidak berlaku tanah runtuh dan sebagainya. Jadi jika bencana-bencana alam ini berlaku yang disebabkan oleh kekecuaian manusia, siapa yang susah? Jadi kita sebagai manusia sendiri yang susah. Jadi itu pentingnya apabila nak membangunkan alam sekitar, kita perlu mengekalkan budaya alam sekitar. Kita perlu membuat pembangunan yang mapan dan menguruskan alam sekitar global dengan sistematik. Jadi kalau kita lihat masyarakat global, sentiasa kita ada
apa nama? Kita ada 3R kan. Kempen kita semula kat Malaysia, kita pada kempen kita semula. Kalau di peringkat antarabangsa kita kepada 3R kan. Lepas tu kita ada Earth Hour. Tujuan dia untuk apa? Supaya kita kempen tu bertujuan untuk menyedarkan masyarakat dunia tentang kepentingan menjaga alam sekitar untuk kita melestarikan alam sekitar, di mana kita bukan sahaja mengejar pembangunan, tetapi kita perlu menjaga kelestarian alam sekitar kita ini. Okey, yang keempat, daripada segi peraturan dan undang-undang. Okey, tujuan dia supaya menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Di dalam masa yang sama, kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang antarabangsa. Okey, yang kelima, masyarakat global. Okey, daripada segi kesihatan. Ini isu yang utama sekarang kita hadapi. Daripada segi kesihatan dan teknologi. Kesihatan dan teknologi sangat bergantung antara satu sama lain. Okay, kesihatan ni kita tak payah tengok isu yang lain. Kita tengok kepada masalah COVID-19 sekarang. Jadi COVID-19 dah setahun. Sejak tahun 2019 kan tercetus di Wuhan pada lebih kurang bulan November 2019. Sebab tu nama dia COVID-19 kan. COVID-19. COVID yang berlaku pada tahun 2019 sehinggalah ke hari ini, di mana menyebabkan pelajar-pelajar nak pergi sekolah pun untuk melaksanakan PDP secara bersemuka pun tak dapat. Yang boleh hanya PDP secara maya sahaja. Jadi segi kesihatan, kita lihat kita satu dunia sekarang berkongsi kepada perubatan, di mana semua negara berlumba-lumba untuk menghasilkan vaksin-vaksin yang mampu membunuh COVID-19. Jadi untuk menjadikan kita sebagai manusia lebih imun terhadap COVID-19. Lepas tu kita ada R&D, ubat-ubatan. Itu berkaitan dengan kepakaran adalah. Yang ketiga, kerjasama pengawalan penyakit berjangkit. Ini contoh dia tadi COVID-19, kita ada SARS dan sebagainya. Okey, daripada segi teknologi, segi teknologi ni saya rasa tak ada masalah lah. Kerana pelajar sendiri menggunakan teknologi dalam kehidupan seharian. Teknologi bergerak dengan sangat cepatlah berbanding sebelum-sebelum ini. Okay, yang pertama, inovasi penciptaan teknologi, jaringan komunikasi yang merapatkan juga digital dan penggunaan teknologi terkini. Penggunaan teknologi terkini ni tak payah ulas lah. Terutamanya di dalam kesihatan, di dalam ekonomi, di mana teknologi ini dapat membantu kita, dapat membantu memudahkan kehidupan seharian kita. Okey, kita pergi yang ketiga, 5.1.3. Apakah kepentingan norma masyarakat global ini? Okey, jadi untuk PDP kita pada hari ini ataupun PDP kita pada hari ini, cikgu akan sentuh di dalam 4 aspek yang utama lah. Okey, pertama daripada segi ekonomi. Okey, kenapa perlunya norma masyarakat global ni? Daripada segi ekonomi, ni mampu merangsang pasaran ekonomi global, menggalakkan penglibatan masyarakat global dalam aktiviti ekonomi. Itu daripada segi ekonomi. Daripada segi teknologi, kita mampu penyebaran dan perkongsian ilmu dengan sangat pantas dan komunikasi masyarakat global dapat meningkat dengan sangat cepat. Okay, fungsi ekonomi dengan sangat pantas kan, perkongsian ilmu. Okay, banyak benda kan. Jadi kalau kita lihat kepada masyarakat Malaysia kan, kalau dahulu pelajar-pelajar, cikgu-cikgu banyak kongsi bahan-bahan semua guna WhatsApp saja kan. Jadi bila WhatsApp tu kesan dia, jadi siapa yang lambat masuk grup tak dapat tengok kan. Sekarang kalau kita lihat cikgu-cikgu banyak menggunakan Telegram. Contoh dia kan Telegram apabila berkongsi ilmu. Okay, sekarang apabila COVID melanda, tak dapat bersemuka dengan cikgu bukan sahaja gunakan Telegram, cikgu gunakan TikTok, cikgu gunakan YouTube dan segala online learning yang mampu merangsang minat pelajar supaya sentiasa terus belajar, terutamanya kepada siapa? Kepada semua calon-calon SPM. Kerana mereka ini yang akan menduduki peperiksaan besar pada setiap tahun. Okay, yang ketiga, tingkah laku.
Okey, tingkah laku berperi kemanusiaan, di mana ia dapat mengukuhkan persefahaman budaya masyarakat global. Yang kedua, tingkah laku mengikut peraturan dan undang-undang antarabangsa. Yang keempat, kepentingan norma masyarakat global ini mampu mematabatkan asasi manusia dan kelestarian alam sekitar global, di mana kesemua ini mampu melahirkan masyarakat prihatin dan penyayang sesama manusia dan alam sekitar, dan serta mampu mewujudkan perpaduan masyarakat global. Okey, kita dah pergi kepada 3 tajuk. Okey, kita pergi kepada standard pembelajaran yang keempat. Standard pembelajaran keempat, 5.1.4. Kesan pengabaian norma masyarakat global. Okey, yang pertama, wujud diskriminasi. Apakah diskriminasi? Apa tu diskriminasi, pelajar-pelajar? Jadi, diskriminasi adalah tindakan berat sebelah kan? Tindakan berat sebelah macam mana? Yang berlaku secara tidak adil. Wujud layanan yang berbeza antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Jadi, kita nak elak benda tu berlaku, jadi kita perlu mengikut norma masyarakat global. Okay, yang kedua, alam sekitar global terancam. Di mana tadi saya terangkan bahawa norma masyarakat global kita akan menekankan tentang kelestarian alam sekitar. Jadi kalau alam sekitar tak terjaga dengan baik ataupun alam sekitar terancam, dia menyebabkan kepelbagaian ataupun kesusahan kepada kita lah sebagai manusia yang hidup di muka bumi ni. Okay, yang ketiga, pertumbuhan ekonomi global terbantut. Ni macam mana? Tadi kalau kita tak ikut norma kita menggunakan e-wallet, e-banking. Jadi kita banyak bazirkan masa perlu beratur. Okay, perlu beratur. Nak berurusan di bank hanya mengikut waktu pejabat saja. Itu kalau yang 10 tahun yang lepas lah. Tapi untuk hari ni, norma hari ni, semua kita gunakan e-wallet, e-banking. Jadi bila-bila masa, 24 jam, 7 hari seminggu, kita boleh melakukan sebarang transaksi tanpa batasan dan di mana-mana anda berada. Yang penting, dalam bank ada duit. Tak ada duit tak boleh buat apa-apa lah kan. Okay, yang seterusnya, interaksi sosial masyarakat global akan terjejas. Jadi ini kita mementingkan teknologi kan. Teknologi kita perlu ikut teknologi. Kita tak boleh terlampau ketinggalan dengan teknologi. Kalau kita terlampau ketinggalan, banyak kesan yang akan kita dapatlah. Okay, yang seterusnya ataupun yang kelima, keharmonian masyarakat global tergugat. Jadi berlakulah perselisihan faham antara satu masyarakat dengan satu masyarakat yang lain. Yang terakhir adalah perkataan jenayah dalam masyarakat global. Kenapa? Kenapa berlaku macam tu? Kerana wujud diskriminasi, kerana wujud perasaan ketidakpuashatian dalam masyarakat. Jadi contoh yang paling jelas, boleh pelajar-pelajar lihat apabila kita ada tragedi 13 Mei kan? Di mana punca dia adalah kerana wujud ketidakpuashatian. Jadi sekarang pun kalau kita lihat kesan COVID kepada ekonomi. Ramai pekerja diberhentikan, dan kalau secara tak langsung bila ramai pekerja diberhentikan, kita perlu meneruskan kehidupan. Jadi salah satu langkah yang tidak sewajarnya dilakukan oleh mereka melakukan jenayah. Jadi sama-samalah kita doakan supaya wabak COVID-19 cepat berlalu lah. Dengan harapan kesihatan kita terjamin, anak-anak semua mudah pergi ke sekolah, dan dalam masa yang sama sebenarnya apabila orang ada kerja, semua ada kerja yang baik, jadi jenayah dalam masyarakat kita dapat dikurangkan. Okey, jadi saya rasa itu sahaja penerangan saya untuk hari ini di bawah bidang 5, tingkatan 5, iaitu insan bermoral, unit 1 norma masyarakat global,
membentuk keharmonian masyarakat. Okay, jadi segala salah silap saya mohon ampun dan maaf. Jadi sebelum kita bersurai, jadi untuk penonton yang kali pertama, boleh subscribe channel saya dan boleh like juga video-video saya yang telah dihasilkan. Jadi kalau nak cari video-video lain, boleh pergi kat channel lah untuk mencari video-video yang bersesuaian, terutamanya dengan subjek pendidikan moral. Okay, sekian sahaja untuk hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum dan terima kasih.